anak-anak, ni Cikgu Vani. Kita mulakan pelajaran kita ya. Okey, selamat berjumpa kembali. Kita akan masuk topik 4 hari ini. Okey, in English we call it ratios, rates and proportion. Dalam bahasa Melayu kita panggil topik ini sebagai nisbah, kadar dan kadaran. Okey, yang pertama kita akan belajar adalah nisbah. Okey, nisbah, or in English we call it as a ratios. Apakah itu nisbah? Dalam topik 1 hari itu kamu ada belajar, cikgu rasa. Okey, cikgu tak ajar topik ni kat kamu. Cikgu lain ajar kan? Waktu topik 1. Okey, tengok sama atau berbeza topik ini dengan topik 1 yang kamu belajar hari itu. Okey, nisbah ni kita guna untuk bandingkan dua kuantiti yang sama jenis. Mesti kena ukur dalam unit yang sama. Okey, ni ratios is used to compare two quantities lah of same units. Okey, must be same type and it must be measured using the same unit. Apa cikgu merepek ni? Okey, mari kita tengok Contoh cikgu ada dekat sini 5000 gram. Okey, ini nampak tak dua titik ni? Okey, can you see this 2 points here? Okey. Okey, apakah namanya nanti cikgu perkenalkan? Okey. Kalau dia tulis begini. Okey, apa maksudnya? Ini adalah 5000 gram, ini adalah 9 kilogram. Cikgu kata kalau nisbah, if ratios, it must be the same what? Same units. Mesti kena sama jenis dan sama unit. Kan? Okey, kalau ini gram, ini kilogram. Alright? If this is gram, this is kilogram, definitely they are not the same unit. Jadi apa kamu kena buat? Ini cara kita sedang compare. We are comparing these both units. These both things lah. Here we have 5000 gram of sugar, let's say. Okey, katakan cikgu nak bandingkan berat gula. Okey, sugar, gula. Okey, sini 5000 gram, sini 9 kilogram. Okey, pertama sekali kita kena pasti dua-dua benda ni adalah yang kita sukat tu adalah gula. Sini pun gula, sini pun gula. Jangan sini kamu ambil gula, sini kamu ambil garam. Walaupun nampak lebih kurang sama tapi dua benda yang berlainan. Tak boleh mesti benda yang sama jenis, must be same type and be measured using the same units. Okey, sini gram, sini kilogram. Pertama sekali kita dah kena pasti sama unit, sama jenis, Okey, sama jenis. Okey. Yang kedua apa yang kita perlu buat adalah kita perlu samakan unit. Macam mana kita nak samakan unit? 1 kilogram sama dengan berapa gram? Ingat lagi tak? 1 kilogram sama dengan berapa gram? Okey, it is equivalent to 1000 gram. Macam mana kamu nak tahu? K ini maksudnya adalah 1000. Okey, tulis G dekat belakang. K maksudnya 1000. Kalau orang kata cikgu nak bayar duit gaji, okey, bukan cikgu nak bayar lah, katakan majikan ibu kamu nak bayar duit gaji ibu kamu, dan hari ni dia kata okey, saya akan bayar kamu RM2K. Apa maksudnya RM2K tu? K itu kamu ganti masuk sebagai ribu. So 2K itu sama dengan 2000. Faham ya? Okey, so sekarang kita tukar unit, samakan dua-dua. Sama ada dua-dua kamu jadikan gram, dua-dua kamu jadikan kilogram. Okey, dekat sini kita tahu 1 kg sama dengan 1000G. Jadi kita 5000G, sini 9 kg. Mana satu kamu nak tukar? Okey, yang ni kita letak yang ni. Titik ni kita tak tahu lagi, tunggu dulu. 9 kg kita letak. Kalau 1 kg 1000G, 9 kg sama dengan 9000G. Okey, darab sahaja. Okey. Kedua, kita dah samakan unit. Pertama tadi kita tahu sama jenis, yang kedua sama unit. Yang ketiga, kamu kena ringkaskan dia, permudahkan. You have to simplify it. Okay, you have to simplify it. Macam mana nak permudahkan? Tengok sini ada berapa kosong? 3 kosong. Sini pun 3 kosong. Maka dua-dua belah kamu boleh bahagi dengan berapa kosong? 3 kosong maksudnya 1000. 5000 bahagi dengan 1000 kamu akan dapat 5 gram. 9000 bahagi dengan 1000 kamu akan dapat 9 gram. Dah Langkah pertama sama jenis, langkah kedua sama unit, langkah ketiga kita permudahkan kalau boleh permudahkan, dan langkah terakhir buang unit setelah disamakan. Okay, when both of the units are already become same type, same units now, you can just eliminate the unit now. Okay, cara tulis dia 5 9. Okey, sampai sekarang cikgu tak bagi tahu macam nak baca dua titik ni. Ni adalah cara kita compare. Kita banding.
So cara kita baca lah 5 nisbah 9 kan. Okey, cara baca kita tak baca 5 nisbah 9. We don't read it as 5 ratio to 9. No. Okey, this one we call it 5 to 9. Ini dalam bahasa kita panggil 5 kepada 9. Ratio or nisbah ini kita boleh banding 2 benda ataupun 3 benda. Okey, ingat kalau ini adalah nisbah kepada 2 nisbah 2 benda. Okey, kita compare 2 benda. Kita boleh juga ada nisbah 3 benda. Bagaimana tu? Okey, macam mana tadi? Okey, contoh soalan, wakilkan nisbah 0.02 m kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk ABC. ABC. Tadi yang kita belajar ni adalah 2 sahaja. Jadi ini adalah bentuk A kepada B. Ini adalah bentuk A kepada B. Ada 2 je nombor. So 5 kepada 9 ni adalah dalam bentuk A kepada B. Ini dalam bentuk A kepada B kepada C, maksudnya ada 3 benda. Nampak 3 benda kat sini? Okey, kita sedang membandingkan 3 benda yang sama jenis. Okey. So kita akan tulis dahulu. Okey, in English represent the ratio this to this to this in the form of ABC. Same thing ya. Okey, kita lihat macam nak tulis. Pertama sekali kamu tulislah 0.02m kepada or to we write as this. Okey. 3 cm kepada 4.6 cm. Okey, pertama kita dah tulis. Yang kedua, samakan unitnya. Okey, kita ada m, kita ada cm. Tulis kat tepi. 1m sama dengan berapa cm? 100 cm. Jika anda ingat lagi, okey, 1m sama dengan 100 cm, maka kita ada dekat sini, ini cm cm. Okey, jadi ini kita nak tukar 0.02m. Okey, 0.02m sama dengan berapa cm? Okey, jika anda lihat dia ada 2 kosong kan? 2 kosong, maksudnya 100. Kamu kena darab. Kalau darab dia ke kanan, 1 2. Okey, dah sampai berapa tu? 2 cm dah sekarang, bukan lagi m, kepada 3 cm kepada 4.6 cm. Faham? Sekarang bila dah sama, kita akan buang unit. Kita akan buang unit, dia akan jadi 2 kepada 3 kepada 4.6. Tapi di sini ada perpuluhan, nampak tak? I don't want any decimal in this ratios. In ratios we don't write numbers in decimal point. Okey, dalam nisbah kita tak tulis nombor dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita nak gerak. Kita nak gerak satu tempat dekat kanan. Okey, belah kanan. Jadi sini tak ada titik kita letak sendiri titik, gerak juga ke kanan. Tak ada titik, kita gerak juga ke kanan. Kita letak 1 kosong. So now answer is 20, 30 20 to 30 to 46. 20 kepada 30 kepada 46. Tak selesai lagi. Kita dah tahu sama jenis, sama macam tadi kita dah tahu dia sama unit, dah samakan unit. Kita tak suka perpuluhan, kita buang perpuluhan dahulu. Langkah ketiga, kita perlu permudahkan. Benda ni boleh bahagi dengan berapa kamu rasa? Semua nombor ni mesti boleh bahagi dengan berapa kamu rasa? Okey, boleh bahagi dengan agaknya dengan 2 boleh tak? Okey, 20 bahagi 2 lah 10. Sini adalah 15 dan sini adalah 23. Dah tak boleh buat apa lagi, dah buang unit dan semua, dah cantik dah. Ini dalam bentuk A kepada B kepada C. Okey, A to B to C. 10 to 15 to 23. Dah lengkap. Ini adalah jawapan terakhir. Faham? Okey, cikgu harapkan faham. Sambungan daripada yang tadi, sekarang kita masuk subtopik yang seterusnya, nisbah setara. Okey, nisbah setara or in English we call it as equivalent ratio. Setara maksudnya adalah sama. Okey, cikgu rasa cikgu pernah bagi tahu kamu sebelum ni. Setara or equivalent means same. Okey, yang sama. So kalau anda perhatikan ada tiga gambar rajah kat sini, 3 bulatan dekat sini. Anggap ketiga-tiganya sama bentuk. Minta maaf yang ni lari sikit. Okey, dia besar sikit daripada yang 2 tadi. Okey, yang pertama, okey, cikgu buat satu cerita lah. Okey, hari pertama cikgu salah seorang daripada pelajar kelas kamu, katakan nama siapa? Hasif katakan. Cikgu tak tahu di kelas mana Hasif.
Okey, Hasif dia menjawab soalan cikgu dengan betul. Okey, dia menjawab soalan cikgu dengan betul. Jadi I want to give him something. Cikgu janji nak belikan pizza untuk dia. Okey. Hari pertama cikgu pizza cikgu potong kepada 2. Cikgu bagi satu bahagian kepada Hasif. Hasif dah makan satu bahagian. Okey, satu bahagian dia makan, satu bahagian lagi cikgu ambil. Okey, cikgu bagikan orang lain pula. Okey. Tapi Hasif tak puas hati. Hasif is not satisfied with this only one portion of the pizza that I gave him. Okay, Hasif tak gembira dapat hanya satu bahagian. Dia kata, cikgu saya nak 2 bahagian esok. Okey lah. Hari keesokan Hasif jawab juga soalan cikgu. So seperti yang dijanjikan, cikgu bawa pizza yang sama saiz. Tapi kali ni apa yang cikgu buat, cikgu potong pizza itu kepada berapa bahagian kamu nampak ni? Kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4 bahagian dah. Okey. Hasif minta berapa bahagian? Dia nak 2 bahagian. Jadi cikgu bagi 2 daripada berapa bahagian? 4. Dia minta 2, cikgu bagilah 2. Okey. Hasif pun seronok. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Adakah 2 ni lebih daripada 1? Tidak. Okey. 1/2 dan 2/4 ni sebenarnya adalah sama. Tengok sama tak bahagiannya? Bagaimana sekiranya dia nak lagi banyak bahagian? Cikgu, saya jawab, saya ni pandai, saya nak lagi banyak bahagian. Pasal kamu potonglah berapa bahagian yang kamu nak. Okey, kamu potong berapa bahagian? Berapa bahagian sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian. Daripada 8 bahagian tu, Hasif minta lagi banyak kan? Kamu bagilah lagi banyak. Katakan kamu bagi kepada Hasif 4 bahagian hari ni. Okey, 4 bahagian daripada 8. Sama tak daripada yang hari sebelum yang diterima? Sama sahaja kelas. Walaupun yang hari pertama dia dapat 1, tapi daripada 2 sahaja. Okey, ini sama dengan ini, sama dengan ini. Bagaimana kamu tahu nombor ni sama? Kamu lihat pembawah dia. 2 dengan 4. Macam mana kamu boleh samakan pembawah dia? How can you make it same? The denominators, okay? The down one, we call it as denominators. Okay, the up one is numerators. So, 2 kali dengan berapa dapat 4? 2 kali 2 dapat 4 kan? So, atas pun anda perlu kali dengan 2. 1 kali 2 dapat 2. Same thing, kembali kepada original. Bila kamu nak tengok setiap pecahan yang seterusnya, jangan kamu terbitkan dari sini. Jangan kamu pergi kepada asal balik. Okey, kamu tengok. Daripada 2 ni, apa kamu buat yang menyebabkan anda menerima 8. 2 kali dengan 4. Maka dekat atas pun anda perlu kali dengan 4. 1 kali 4 adalah 4. Betul tak? Bagus. Ini adalah pecahan setara. Nisbah ni sebenarnya adalah macam pecahan je. Okey, macam pecahan sahaja. Okey, kalau cikgu tak nak tulis dalam bentuk pecahan, cikgu nak tulis dalam bentuk nisbah, sebenarnya dua-duanya adalah sama tengok macam mana tulis. 1 kepada 2 kita tulis seperti ini. 1 kepada 2. Ini pecahan pertama. Yang next seterusnya adalah 2 kepada 4, seterusnya adalah 4 kepada 8. Dan kesemuanya ini adalah setara. Bagaimana setara? Kamu bandingkan nombor pertama dengan nombor pertama. 1 kali dengan 2 dapat 2. Jadi nombor kedua pun bila anda darab dengan 2 mesti perlu dapat 4. Sekiranya, okey, cikgu tukar soalan sikit Cikgu tukar soalan sikit. Sekiranya kita ada 1 kepada 2, di sini cikgu letak 2 kepada 6. Okey? Cuba tentukan sama ada nisbah ini nisbah setara atau tidak. Okey, seperti biasa yang depan dengan depan. Anda lihat kali dengan 1 kali berapa dapat 2? Kali dengan 2, betul? Okey, jika sini kamu kali 2, di bawah yang tepi pun perlu didarab dengan 2. 2 darab 2 berapa? 4. Tapi di sini ditulis sebagai 6. Adakah ini setara sekarang? Is this an equivalent ratios? No. Because here you're supposed to get 4, but I've written here 6. So they are not the same. They are not the equivalent. Jadi anda jangan letak sama dengan. Don't put equal. It is not equal. Tidak sama dengan. Okay, nampak tak? Okay, letak sama dengan macam biasa. Lepas kamu potong 1 ke atas. Itu adalah tidak sama dengan. Okay, nampak? Itu adalah nisbah setara. Cikgu pergi kepada contoh yang lebih complicated sedikit. Okey, semakin lama semakin mendalam ilmu kita. Dari kamu kena pandailah daripada awal apa yang cikgu sedang ajar kamu ni. Jangan kamu simpan lah sampai yang
Yang terakhir baru tak faham, nak pulun tanya kat cikgu. Okey, dari awal kamu tonton, kamu tanya apa yang kamu tak faham. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya sikit. Okey, contoh, cikgu nak bagi contoh. Okey kelas, contoh ini menanyakan kamu untuk membuat, untuk menentukan sama ada nisbah yang diberi itu adalah setara atau tidak. Okey, ini adalah nisbah atas yang dia dah bagi 27 kepada 45. Okey, dia asking you to find whether all the other given ratios below that are equivalent to the above one. Okey, anda perlu cari setiap satu nisbah di bawah ini adakah ia setara dengan nisbah di atas atau tidak. Okey, yang pertama kita lihat. Okey, jika kamu ada kalkulator, kalau nisbah yang melibatkan hanya 2 nombor, anda boleh guna kalkulator. Okey, dengan senang sekali boleh buat. Tapi cikgu tak ada kalkulator kat sini nak tunjuk ke kamu. Apa yang kamu buat, kamu ikut langkah cikgu, kamu tekan kalkulator 27 45 kan. Cikgu cakap nisbah ini kamu juga boleh tulis sebagai pecahan seperti mana kita lihat tadi. Jadi, nombor ini kamu tekan dalam kalkulator sebagai pecahan. 27 tekan ABC. Ada apa tu ABC dekat situ kan? Dalam kalkulator kamu. Okay, you press that button and then kamu tekan 45. Lepas tu tekan sama dengan. Tengok apa jawapan yang kamu dapat. 27 ABC 45. Okey, ini sebenarnya kamu sedang permudahkan ia. Okey, kalau kamu tak ada kalkulator, kamu permudahkan. Okey, 2 nombor ni boleh dibahagi dengan berapa? Contoh boleh bahagi dengan boleh bahagi dengan 9 sekaligus. So 27 bagi 9 adalah 3 dan seterusnya per, kamu akan dapat jawapan per berapa ni? 45 bahagi dengan 9, kamu akan dapat 5. So jawapan yang anda akan dapatlah 3/5. Tapi 3/5 ini dalam bentuk ratio, dalam bentuk nisbah, anda boleh tulis seperti ini. Betul? Okey, ini apa yang kita dah pelajari sebentar tadi. So carilah, mana kita ada tak 35? 35 tak ada malangnya. Tapi kita ada 53. Adakah 53 sama dengan 35? Adakah sama atau tidak? Tak sama Jadi anda boleh terus pangkar. Jawapan ni adalah jawapan yang salah. Bagaimana dengan jawapan ini? 9/15. Alamak, tak tahu cikgu. Tak apalah, akan permudahkan lagi. Tekan juga ABC, 9 ABC 15. Atau tak ada kalkulator, kamu bahagi. Nombor ini boleh dibahagi dengan 3. 9 bahagi 3 dapat 3. Lepas tu 15 bahagi 3 kamu dapat 5. Tengok sama tak? Sama tak dengan yang asal? Sama tak? Sama. Maka ini adalah setara. Tulis dulu. Okay, this is equivalent to the above given ratio. Okay, keep it there first. Ini sudah. Okay, sekarang kita nak tengok 54 kepada 90. Macam mana kita nak buat soalan ini pula? Okay, 54 kepada 90. Jika anda lihat, boleh tak kalau kamu tekan kalkulator sekali lagi? Mari kita lihat, kamu akan dapat ke atau tidak? Ataupun bahagi Bahagi dengan berapa boleh ni? Bahagi dengan 9? Boleh tak? Bahagi dengan 9. Okey, jika anda bahagi dengan 9, kamu akan dapat 6. Sini 6 kepada berapa? 10. Tapi ini boleh bahagi lagi. Kamu sepatutnya boleh ambil nombor lagi 1, tapi tak apalah. Kita buat satu-satu, tak ada masalah. Bahagi dengan berapa ni? Bahagi dengan 3. 6 bahagi 3 dapat 2. 10 bahagi 3 dapat bahagi dengan 3 pula. Bahagi dengan 2, minta maaf. Dapat 3 dan sini kamu akan dapat 5. Sama tak? Sama. Okey. Tapi sekiranya kamu tekan kalkulator tadi, tak payah buat banyak kali, kamu dah dapat 3/5. Dah boleh terus tulis. Ya, setara. Okey. Okey, ini betul. Salah, ni betul. Bagaimana dengan nombor terakhir? Okey, nombor terakhir ni dia special sikit. Okey, cikgu ajar satu jalan yang mudah Lihat betul-betul. Kalau kamu tengok buku teks, cara dia susah sikit kot. Okey, tapi kalau kamu nak ikut pun bolehlah. Okey, yang ni kamu cuba darab silang. 1 kali 6, 6. Okey, 5 kali 2, 10. Sekarang yang ini kamu tekan kalkulator 6 ABC 10 ataupun kamu bahagi terus dengan berapa? Bahagi dengan 2 dapat 3/5. Setara tak? Setara. Jadi 3 ni setara. These 3 are equivalent to the above ratio and this one is not. Can you understand?
I hope you have understood. Okay kelas, cikgu nak bagi satu lagi contoh tapi sekarang yang melibatkan tiga nombor nisbah 3 nombor. Okay, now I'm going to give you example involving 3 numbers of ratio. Okay, ini adalah soalannya. Okay, sama macam tadi tapi sekarang ada 3 nombor same like just now, but now we have 3 numbers. Okay, first of all, kalau 2 nombor kita boleh tekan kalkulator sama macam pecahan, tapi yang ini kita tak boleh tekan kalkulator ABC tu tak boleh buat magic tu dalam 3 nombor. Okay, itu hanya untuk 2 nombor, ingat Okay, now benda ni kita tengok boleh bahagi dengan berapa. 18, 24 dengan 45 boleh bahagi dengan berapa nombor ni? 3 kena tikam dengan nombor yang sama. Kalau kamu ingat balik, lebih kurang macam GSTK lah. Kamu kena cari GSTK. 3 nombor ni boleh tikam dengan nombor apa? Kalau anda lihat betul-betul, ini boleh bahagi dengan 3 rasanya. Okey, mari kita lihat. 18 bahagi 3, 6. 24 bahagi 3, 8. 45 bahagi 3, 15 kan? 15. Okey, 15. Ada lagi tak boleh kecilkan? Tak, dah cukup dah. Dah cantik dah. So, kamu stop dekat situ. Kita perlu dapatkan semua yang lain kepada nombor ini. Betul ke? Ada lagi satu lagi kita boleh bahagi Boleh ke? Bahagi dengan 2? Tak. Bahagi dengan 3? Tak boleh. Okey, dah habis, cukup. Okey, sekarang kita ada nombor ni. Nombor ni, okey, macam mana kita nak samakan? Kita ambil satu nombor je cukup. 3 dengan 2. Kalau 3, kita buat apa nak dapatkan 6? Okey, 3 dengan 2 pula. 3 dengan 6 kan? 3 darab dengan 2. 3 darab dengan 2 dapat 6. Okey, betul. Lepas tu cek nombor kedua. 4 darab dengan 2, 8. Betul? Betul 9 darab dengan 2 juga. Dapat tak? 9 darab 2 berapa? 18. Tapi sini tulis 15. Automatic yang ini out. Okey, kalau kita besarkan semua, kalau kita kali 2, kita akan dapat 6, 8 dengan 18. Benda ni tak setara dengan 6, 8 dengan 15. 6 kepada 8 per 15. Tak sama Okey. Next adalah yang ini. Mari kita bahagi tengok. Kalau dia besar, kita kecilkan. Kalau dia kecil, kita besarkan macam tu. Okey, tengok yang ni kecil kan? Kita besarkan dengan kali. Ini besar. Jadi kita kecilkan dengan bahagi. Okey, bahagi dengan berapa kelas? Yang ni 3 ni nampak macam boleh bahagi dengan 9 boleh, 6 boleh tak? 6. 90 ni ada tak dalam kali-kali 6? Ada kan? 15 cikgu rasa. Okey. Bahagi dengan 6 semua 36 bagi 6, 6. 48 bahagi 8. Ini dapat 15. Sama. So, ini adalah equivalent to the above. Okey. Bila anda tulis, jangan tulis yang kita permudahkan. Salah. Kita tulis balik kepada yang asal. Macam mana? Tak apalah, yang ni kita tinggalkan dahulu. Tak apa. Okey, tak apa. Teruskan sahaja. Okey, yang ni adalah melibatkan nombor perpuluhan pula. Okay, this is involving the decimal number. So, very simple. Kamu tengok semua yang paling banyak perlu digerakkan berapa? Semua adalah satu titik. Jadi, kamu gerakkan semua pun sama. Katakan satu nombor saja dia adalah 0.08. Cikgu tukar sikit soalan. Katakan satu soalan sahaja. Hanya satu soalan. Okay, hanya satu soalan kat sini. Mari cikgu tulis kat sini Hanya satu soalan 0.06. Yang lain semua cantik. Jadi kamu kena gerak berapa tempat kamu rasa? Ni 1, ni 1, ni 2. Jadi semua yang mana paling banyak itu yang kamu kena ikut. Ni 2 kan? Jadi yang lain semua kena ikut 2. Okey, so dia akan jadi 6, ni akan jadi 80 sebab kamu gerak 2 tempat. Ni akan jadi 150 macam tu. Okey, itu contoh je lah Okey, mari kita kembali kepada yang asal apa yang cikgu bagi kat kamu, contoh di sini. Okey. Bila kita gerak, kita akan dapat 6, 8, 15. Tak payah buat apa pun, gerak je dah dapat jawapan. Jadi samalah. 6, 8, 15. Senang je kan? Senang sahaja. Bagaimana dengan ni? Nombor pecahan tapi satu je sesat gini. Okey, apa kita nak buat? Kita tukar semua kepada pecahan. Senang sikit nak tengok. Okey, kita ada 2 per 5, 8 per 15 ini. Apa nombor pun, kalau nombornya 1, okey, kamu tengok pecahan yang paling besar dekat bawah dia. Nombor yang paling besar dekat pembawah dia. Okey, kita ambil 15. 15 perkan dengan 15. Okey, kamu boleh tukar nombor ini sebab 1 ni apa pun nombor bahagi dengan diri sendiri dapat 1 kan. So, kamu modify sikit soalan. Okey, sekarang kamu akan dapat 5, 15, 15.
So jadikan nombor ini untuk sama dengan pembawah yang lain. Kali berapa? Kali 3. Jadi atas pun kali 3. So sini kamu akan dapat 6 per 15, 8 per 15, 15 per 15. Okey, jika anda lihat apa persamaan dia, kita ambil yang atas sahaja. 6 per 8 per 15. Sama kan? Okey, sama. So ini sama, ini sama, ini sama, hanya ini yang tidak sama. Habis. Okey kelas? Okey, kita sambung sikit lagi untuk subtopik ni. Okey, katakan cikgu baca satu situasi. Puan Habibah mencampurkan 4 cawan cuka dengan 8 cawan air. Untuk memperoleh cecair pembersih semula jadi bagi tingkap kaca rumahnya. Kenal, pasti dan tentukan dua nisbah setara yang mungkin bagi cecair pembersih ini. Okey, 4 kepada 8 4 kepada 8, dua-dua disukat dalam bentuk cawan. Jadi kita boleh tulis 4 kepada 8. Dia nak dua nisbah setara. They want two equivalent ratios. Cikgu tulis short form kat sini ya. So 4 kepada 8, apa yang kamu buat? Kamu kena bagi dua lagi jawapan lain. Dia nak dua lagi jawapan lain. Ini adalah yang asal. Okey, berapa dua lagi yang kamu boleh terbitkan daripada sini? Berapa pun kamu boleh kali, tapi kalau sini kalau kamu kali 10, sini pun perlu kali 10. Kalau sini kali 2, sini pun kali 2. Selalunya kita ambil nombor-nombor yang senang. Kali dengan 2, kali dengan 10, kali dengan 5, begitu. Jangan kali dengan 1 lah. Kalau kali dengan 1, kamu akan dapat balik nombor yang sama. Tak ada maksud lah kalau begitu. Okey, contoh 4 kali 10, kita dapat 40 kepada 8 kali 10, 80. Ini satu jawapan yang betul. Okey, senang je kan? Lagi satu, kita ambil nombor lain, kita kali. 4 kali 2 contoh, 8. 8 kali 2 lah 16. Katakan dia minta lagi. Bukan 2, dia minta banyak lagi. Okey. Kita jawab lagi. Okey, katakan kali dengan 3. Dapat berapa? 4 kali 3, 12. 8 kali 3, 24. Soalnya kita pilih nombor-nombor yang mudah Kali dengan 5. Kali dengan 5. 4 kali 5, 20. 8 kali 5 lah 40. Ini adalah beberapa nombor-nombor nisbah-nisbah setara dengan yang asal. These are few examples of equivalent ratios. This is how you do. Kalau anda darab dengan, pilih satu nombor yang kamu nak darab dan darab untuk kedua-dua nombor. Kalau ada nombor 3 ratio, kamu darablah dengan 3. Okey, itu saja untuk subtopik ini. Okey, kita akan jumpa dalam kadar selepas ini. Okey, see you. Okey, kita dah tamat kelas pada hari ini. Terima kasih sebab belajar. Cikgu sayang semua. Bye.